Avengers! Assemble. Hai, Assalamualaikum. Hello. Selamat datang ke Sembang Marvel sekali lagi. Kita shoot awal pagi hari ini. Tiga-tiga intro mesra pagi ni. Ceria semua. Energi pertama untuk Sembang Marvel. So, kita tengah live Ya, kita tengah live sekarang ni. So, kalau tengah nampak live. macam mengantuk sikit ke apa-apa ke, minta maaf. Minta maaf ada tahi. Tapi insyaAllah by the time kita shoot ni, kita sembang-sembang ni, ada banyak benda yang kita nak sembangkan. Kita punya energi pun akan pergi sama lah. Betul. Okay. Betulkan mic dulu. Okay. Testing. Okay. Hari ini Yup. membedah episod 3 Loki season 2. Wah. Aku sebenarnya jujurnya aku tak nak buat sebab aku rasa kita ada satu episod yang kita dah shoot Ya. yang Boleh boleh publish release, boleh lah. publish. Betul. Yes. Nak terus bedah episod 3 dan 4. Tapi bila tengok episod 3 ni aku rasa macam Terpaksa tak ada buat. apa-apa sangat pun pada awalnya aku rasa. Tapi bila tengok satu persatu, uish. Memang kena tengok 2 kali. Baru kita dapat tengok Easter egg dia macam-macam benda. Dia ada banyak detail Yep. yang dicakap secara subtle yang kita macam kita ingat dia sebab dia tak penuh dengan action pack sangat. Betul. Dia banyak dialog tapi Cerita, betul. dialog tu sangat subtle disampaikan. Betul. Macam tak ada apa-apa tapi penting gila. Yes. Contohnya Setuju. kita okay. The whole episod 3 pada pandangan kau macam mana, Dip? Okay, episod 3 saya bagi memang 9/10 lah. Wah, Dia tinggi. memang tak. Dia kalau setengah orang tanya, Okay. kenapa kau bagi 9/10? Tak ada benda yang best pun. Tak, penceritaan tu sendiri. Ya, It setuju. tells everything Yes. all at once. Okay. Betul aku setuju. In Setuju. fact, teori kita yang masuk terus teori kita yang pasal Kang adalah Victor Timely. no, teori Looping. no. Kan? Yang mana? No, teori Time loop. kita ya betul. Sorry. Teori kita yang kita cakap hak salah interpret how the times travel tu kan. Kenapa buku yang diberikan oleh Ravonna kepada Kang yang kecil Yang boleh mengubah masa kita- depan dekat depan? Betul. Itu pertama Yes, lah. Tapi betul. banyak lagi. So itu salah kita buka sikit Boleh. Buka bunga dulu kan. So 9/10 Anik, kau rasa berapa rating? Rating aku 9.5. Oh, lebih sikit. lagi tinggi, Sebabnya babe. bila aku tengok review dekat Twitter dan sebagainya, orang yang dia tak faham langsung. Episod 1 tak faham, dia kata apa benda ni, benda ni. Episod 2 pun tak faham lagi, sampai episod 3 baru dia nampak penceritaan tu. Betul. Baru dia tahu okay, dia ni macam ni, Victor Timely ada dalam sini. Rupanya inilah yang berlaku disebabkan dia kesinambungan daripada episod 1 season episod 6 season 1 Loki. Betul. Kesinambungan tu yang Betul. baru nampak. Yes. Sampai aku rasa orang yang dia tak lain sangat Loki, tapi bila tengok macam ni rupanya, and then barulah diorang pergi balik tengok balik season 1. Pada episod ketiga season 2 baru tengok episod season 1 episod yang semua lah. So 9.5 kita dah tahu, dan aku ada banyak teori sebenarnya ni. Okay, tak apa. Sabar. Satu persatu. Okay. Okay. Berapa? 9/10 sebab aku rasa dia banyak sangat details yang dia sampaikan. And setiap detail tu sangat penting untuk dia cerita tentang multiverse. Betul. Yes. Dan sebenarnya sebelum episod 3, waktu episod 2 aku dah tengok episod final episode season 1. So bila tengok balik semua, wow, ada banyak benda yang kita boleh sembangkan. Kita terus ke teori pertama. Tak kisah. Silakan. Bedah. Sebab kita ada 3 bedah. minit, tapi aku yakin teori kita ni akan banyak gila babi. Boleh. Silakan. Banyak sebab banyak. Okay. Teori pertama. Okay, sila. Perasan tak dalam satu scene ketika Ravonna ke masa selepas sebelum tu time tu waktu Victor Timely masih kecil. 1868. 68. Wah, ingat tu. Power ni mantap. 1868. Chicago. Tertera ditulis Chicago. Yes. Secret Timeline. Yes. Kemudian Ravonna menghilang. Betul. Keluarnya satu scene yang menunjukkan Mobius dengan Loki. Yes. Tahun 1893. 1893. Di bawah tu tulis Branch Timeline. Yes. Persoalannya, Okay. macam mana? Sebab pertama dia buat Secret Timeline, dia pergi Secret Timeline. Tiba-tiba dia keluar pada Branch Timeline. Izinkan saya menjawab persoalan tersebut mengikut teori saya. Okay, kita dah daripada scene tersebut kita dah clearly tahu
He Who Remains dah tahu Sylvie akan bunuh dia. Betul. Dan Betul. yang Victor Timely adalah contingency plan He Who Remains supaya perjalanan looping itu berjalan dengan lancar. Betul. Kita boleh tahu yang Victor Timely tu memang wujud dalam Secret Timeline dan dia bukan Kang yang ada vision daripada 31 first century. 31st century, ya. Dia adalah yang dia adalah orang main candle maker, dia pembuat lilin Betul. So bila dia dah bagi buku TVA tersebut, bermaksud kita boleh tahu kat sini dia dah ada mind, kita panggil sebagai mind binding. Dia dah bercampur mind dengan Hugh Remains, tapi dia tak tahu aku ni sebenarnya saintis candle maker ke pembuat lilin. Dia sebenarnya bila dia dapat buku TVA tu, bila dia buat temporal loom tu, dia pun confused. Dia pun tak tahu sampai yelah permulaan dia, kita tengok dia adalah seorang yang macam dia nak duit je sebenarnya. Betul. Dia buat pelbagai invention, dia tipu orang-orang elites ketika itu, orang Eropah ketika itu, dia ambil duit lepas tu dia belah. Dia sebenarnya still confusing, tapi dia ada passion towards time. Betul. Sebab ada lab dia yang banyak gila jam, macam kedai jam. So in confusing tu memang Hugh Remains dia dah kacau Secret Timeline. Dengan itu mewujudkannya bahawa terus ubah Secret Timeline tu menjadi branch timeline. Itu teori aku lah. So memang dibagi buku TVA tak dah confirm memang dia dah kira dia dah masukkan Kang tu untuk dia secure position dia dalam TVA. Aku rasa sebelum ni kita ada buat satu teori kan. Aku tak ingat kau ke Adib. Aku rasa Adib. Yang kau cakap Victor Timely adalah Kang sebelumnya kan. Betul. Dan dalam satu thread yang Fik tulis pun benda yang sama juga kan. Aku honestly aku rasa teori tu makin tepat. Betul. Sebab okay, kita tahu Kang dalam Ant-Man dia masuk dalam quantum realm yang menyebabkan kita tak tahu sama ada dia hidup atau mati. Teorinya adalah kita ingat semula waktu Endgame, waktu Hulk tengah nak test time machine kan. Ingat tak Ant-Man tiba-tiba jadi kecil jadi baby. So boleh jadi sebenarnya yang Victor Timely itu adalah Kang yang disedut dan kemudian dia menjadi kecil dan dihantar kepada 1863. Dan dia jadi kecil 1863. Dia tak ada ingatan apa-apa tentang Kang. So disebabkan itu He Who Remains menghantar TVA punya buku tu untuk trigger dia balik. Betul. Yes. Ingat balik. Sebab okay, kita call back dekat dalam episod 3 juga. Bila dia ada handbook tu, dia cakap I have a vision with the technology that I don't have now. Yes. Maksudnya dia boleh ada imagination. Dia tahu macam mana nak baca apa semua. Betul, nak buat betul. handbook dia kan. Dia siap cakap Ouroboros punya gambar kan. Dan maksud dia kat situ sebenarnya kalau ada teknologi yang dia dah visionize tu, dia boleh buat benda tu. Betul. Dia dah ada macam aku cakap dia lah, mind binding lah. Dia dah ada dah sikit-sikit sebenarnya macam deja vu. Macam deja vu kan. Betul. Aku rasa macam tu lah. Sebab kalau ingat semula kan, ada banyak macam persoalan. Kenapa Secret Timeline tiba-tiba keluar branch timeline? Maksudnya kalaulah Victor Timely ini adalah pada Secret Timeline, maksudnya memang dia adalah takkanlah dia memang dilahirkan pada tahun 1800. Sedangkan kita tahu Kang yang sebenar adalah dilahir pada 31st century. Yes. Kan? Maksudnya kalau Secret Timeline Kang adalah Victor Timely, so maksudnya Kang adalah branch timeline, dia bukan yang asal. Betul. I see. Betul. Konsep dia begitulah kan. Yes. Tapi kita tahu konsep asalnya berbeza kan. Kang kena dalam Secret Timeline. Logiknya Kang yang Victor Timely pada tahun 1800 itu hanyalah Kang tapi yang disedut. Betul. Macam itulah teori kita tu. Itu yang pertama. Boleh jadi. Teori kedua Ouroboros. tentang branch timeline. Adakah apa yang menjadikan nexus event yang menyebabkan wujudnya branch timeline tu? Sebab Ravonna hantar bagi buku tu kan. Itulah buku tu je yang membuatkan perubahan Secret Timeline kepada branch timeline. Dan ada satu teori yang mengatakan disebabkan Ravonna menghantar buku tu, dia mewujudkan branch of timeline sehingga mewujudkan Kang yang lain sebenarnya. Maksudnya kalau Ravonna tak menghantar buku tu, variant of Kang di masa hadapan berkemungkinan besar tidak akan wujud. Teori aku pula, tapi ni aku rasa mungkin tak akan jadi, tapi probably boleh jadi juga. Sebenarnya terdapat banyak lagi yang
Victor Timely berada dekat dalam mana-mana branch timeline. Tapi kita fast dulu benda, branch timeline tu dah menjadi disebabkan oleh tindakan Dr. Ock tu sebenarnya. Tak, dia bila dia prune tu sebenarnya tak bagi kesan apa-apa pun. Kalau Obi bagi tahu kan macam we are going to die. Tapi sebenarnya benda tu bila dia prune setiap timeline tu, dia still lagi berebak. Sebab ada yang dekat Ouroboros cakap kan, masa dia untuk temporal loom tu kan. And then ni pendapat aku lah, mungkin di setiap branch timeline tu ada yang Victor Timely yang sedang berebut-rebut, dan dia pun ada cara tersendiri untuk dia jadi He Who Remains. Dan cara Who Remains yang the ultimate punya tu, yang dibantu oleh Miss Minute dan juga Ravonna, yang kita tengok dalam Loki season tu episode 3 ni lah. So ini mungkin ada special privilege yang mana dia tahu apa yang berlaku dan dia boleh jackpot lah dapat buku TVA tu. So senang untuk dia belajar dan kembali kepada TVA, yang di mana itulah Mobius dan Loki lah membenarkan Victor Timely tu untuk meneruskan looping dia untuk menjadi He Who Remains. Dia pergi pula bagi masuk. And tambah sikit lagi, kalau kita tengok dekat trailer, ada satu trailer tu di mana dalam dia buat macam satu mainan toys kot. Dia nak demo macam mana untuk dia keluar dekat temporal dan nampak rambut kerenteng Victor Timely. Mungkinkah Victor Timely yang akan keluar? Ya, betul. Sebab yang pegang mikrofon tu adalah Loki. Yes, betul. Dan Mobius ada dekat situ. Yes. So bukan Loki atau Mobius, mesti Betul. Okey. Sebelum kita pergi jauh, boleh tak kita, bila Izzat dah cakap pasal Nexus event tadi, boleh tak kita buat satu hipotesis? Hipotesis yang mana sebenarnya terjadinya Nexus event dekat dalam Secret Timeline ini adalah disebabkan Iron Man snap waktu Endgame. Disebabkan snap itu, sepatutnya Iron Man kan tak patut mati. Betul. Iron Man adalah threat to the universe. Doctor Strange adalah threat kepada multiverse. So terdapat dua Nexus event dalam Secret Timeline actually yang menyebabkan He Who Remains, dia concurrently berlaku dengan Loki tu, dia mati. Dia tak tahu apa berlaku selepas tu. Aku agak setuju sebab aku setuju. Kenapa Doctor Strange adalah threat kepada multiverse. Sebab kita kena ingat semula, siapa yang membenarkan benda ni terjadi sebelum Iron Man? Doctor Strange. Sebab kita ingat balik aku terfikir satu teori. Kita cerita tentang Doctor Strange ni adalah threat, dan kita ingat yang, dan kita tahu yang dia dah melihat 14 juta. Berapa million possibilities. Dan kenapa dia memilih possibilities yang ini? Sudah, aku yakin dalam possibilities yang lain ada banyak je possibilities yang sebenarnya Thanos kalah. Betul. Tapi sebenarnya mungkin dia menemui jalan yang macam Kang tak boleh dikalahkan. Betul. Dan ini adalah satu jalan yang dia boleh kalahkan Kang. Betul. Maksudnya kita boleh dapat tahu Easter eggs Doctor Strange dah mengenali Kang. Iyalah, sebab dia dah tengok possibilities, dah tengok masa depan kan. So maksudnya dia dah tahu lah. Sebab teori aku adalah pertama dia dah tahu, dan kedua Doctor Strange yang trigger benda tu untuk jadikan Loki. Loki ke TVA, Loki jumpa dengan He Who Remains. Betul. Without Doctor Strange, takkan berlaku. Benda ni takkan terjadi. Sebab tu Doctor Strange adalah orang yang perlu memimpin Next Avengers untuk Secret Wars. Aku percaya benda tu. Dan betul. Macam kita cakap tadi juga dalam episod 3. Kang, Victor Timely dia pegang kerusi punya kita panggil apa tu? Kerusi dia tu. Yang mainan kecil tu. Kita panggil apa prototype. Dia pegang prototype. Tapi sebelum prototype tu keluar, kerusi yang Ravonna duduk kat dalam bilik dia tu pun, itu dah nampak sebenarnya dia nak buat kerusi samping. Yes, betul. Setuju. Ada peti sejuk apa semua, acah-acah je. Tapi sebenarnya dia nak trigger kita dia dah buat kerusi. Yes. Tapi ini kerusi biasa je dulu. Tapi bila kita dah tengok prototype yang ditunjuk tu kan, dia punya Word of Life Miss Minutes ni satu topik yang panjang kita. Betul tu, kejap lagi kita. Dan kita tahu yang rasanya dia lah memang betul lah, dia lah Kang. Dia lah Kang yang jumpa dalam Ant-Man tu. Betul. Aku setuju. Dia kita rasa connectivity dia tu sangat kuat. Betul. Dan persoalannya, sebab kenapa end credit Ant-Man menuju kepada Victor Timely. Betul. So logically dia ada kaitan dengan Kang. Dan kita tahu sekarang episod 3. Okay. Masa sebelum Loki keluar pun kita dengar rumours
Jonathan Majors akan muncul dalam half of episodes of Loki season 2 kan. Maksud dia lepas ni episode 3 sampai habis rasanya memang akan Betul. Kalau tak Victor Timely tu mesti ada jugalah. Adalah juga Ramatat ke muncul. Oi. Okay, kita teruskan lah. Okay, aku nak sedut sikit lah. Ada easter egg yang berlaku lah. Okay, one of it, dia kau cakap pasal Ramatat. Sebenarnya bila ketika mana yang ada chaos yang berlaku masa Victor Timely kena kejar dengan elit bangsawan tu kan, sebab tipu tu, ada satu tu macam monumen Arab, Asian, Ancient Mesir. Dan ada dekat situ ada macam satu macam Fir'aun. Mungkin probably itu merangkumi ataupun melambangkan Ramatut. Dan ada satu lagi, Moon Knight punya dewa tu. Oh, Khonshu. Ada bukan Khonshu, yang villain tu, yang buaya tu. Buaya tu ada pada satu replika dekat situ. Probably aku tak sure itu ada kira macam easter egg lah. Satu lagi kita lupa. Thor. Oh yes. Balder the Brave. Aku pun baru tahu sebenarnya Balder Brave tu sebenarnya dia sepatutnya ada dalam Multiverse of Madness. Betul. Dia yang pelakon dia yang James Bond tu, Daniel Craig. Tapi tak jadi. Tapi kita boleh dapat tahu yang dia wujud dalam MCU dan mungkin dia akan keluar dekat The Marvel, sebab The Marvel kita ada trailer. In fact sebenarnya dia dah keluar pun dalam Multiverse of Madness. Okay, tapi statue tu adalah Balder. I see. Itulah dia katakan dia sepatutnya one of Illuminati punya Betul. members. Tapi tak tahulah apa isunya sampai dia tak keluar. So itulah dia. Dalam trailer The Marvels tu kan ada Frost yang dia punya kenderaan Thor tu kan. So tak tahu Thor ke Valkyrie ke ataupun tak tahu lah. Cuba teka siapa? Kalau nanti kita tengok The Marvels ni 8 bulan ni betul? Aku rasa Valkyrie lah. Sebab dia orang kan macam bercinta sikit dengan Captain Marvel kan. Mungkin Thor, aku tak sure. Apa is that? Sama kot. Sama macam ni. Dia mesti ada special je. Saya rasa betul dia punya kambing tu je. Oh, kambing sajalah. Logik juga lah. Kita beri tapi sebenarnya kambing dia je kan. Tapi Marvel dia suka potong tau. Betul. Tapi potong. aku terfikir satu benda tau. Kita banyak sembang pasal multiverse. Sampai kita lupa satu filem MCU yang sebenarnya berkemungkinan besar cerita tentang multiverse. Tapi kita tak tahu hint dia ke mana. Shang-Chi ke? Shang-Chi. Adik dapat lah power ni. Betul. Shang-Chi, Beacon tu. Apa jadi dengan Beacon tu? Yes. Apa? Dia lead kepada apa? Sampai sekarang kita tak tahu kan. Betul. Dalam Multiverse of Madness tak ada lagi. Dalam Loki setakat ni belum ada lagi. So, berkemungkinan ke sebab kita tahu The Marvels dia akan ada kaitan sikit pasal multiverse. Dia akan lead juga dengan Shang-Chi. Ini kita tak tahu. Persoalan ni mungkin boleh dijawab dalam The Marvels nanti, ataupun mungkin akan dijawab dalam Loki season 2 ni juga. Tapi Shang-Chi filem yang kedua tu dia punya title tu Rage of Time kalau ikutkan. Tapi tak confirm lagi kan? Tak confirm lagi. Tapi yang aku rasa teaser probably berkaitan dengan time. Aku rasa lah. Betul. Cuma tak tahu ke mana hala tuju dia punya gelang Ten Rings itu. Sebab bapak dia boleh hidup berapa beribu tahun. Kan? Beribu tahun kan? Kan kita selalu kaitkan tu dengan teknologi Kang. Tapi sebab warna dia pun ungu-ungu. Betul. Dan satu persoalan juga. Macam mana He Who Remains boleh hidup berjuta-juta tahun. Eons. Kan? So maksudnya macam macam mana dia adalah manusia kita tahu. Tapi dia boleh hidup lama. Bak kata Miss Minute, I have been with you since eons. Okay, Miss Minutes. Okay, terus. Miss Minute, aku ada satu teori lagi. Tapi sebelum aku cakap teori tu, kita fahamlah Miss Minute agak terangsang sedikit dengan Victor time ni. Betul. Dia seperti dalam satu love triangle. Dia berebut dengan Ravonna. Ravonna dah macam relax je. Dia macam tenang-tenang, kontrol. Teori aku, sebenarnya Miss Minute adalah another Ravonna. Yes, aku setuju dengan kau ni. Sebabnya mungkin ketika mana diorang punya journey of time travel mission dan sebagainya, dia rasa macam dia nak asingkan rasa cinta dia dengan Ravonna. So dia buat satu another Ravonna without love feeling. Betul. Tapi end up AI tu pun ada juga dia punya sisa Ravonna. Betul. Jatuh cinta juga dengan dia. Itu aku punya teori lah. Mungkin lah. Okay. Tadi Izzat tadi ada teori tadi. Okay. Teori aku ni bukan pasal Miss Minute dengan Ravonna. Okay. Teori aku adalah
apa yang Miss Minute minta pada Victor Timely membuktikan Ouroboros adalah android. Sebab kita ingat Miss Minute tiba-tiba minta Body. I want a body kan. Maksudnya Victor Timely boleh bagi. Kalau Victor Timely boleh bagi ataupun He Who Remains boleh bagi benda tu, possible tak dia pernah buat sebelum ni? Possible lah. Kenapa ada macam patung-patung juga kan dalam dia apa dia buat I mean selain daripada timing dia punya invention tu ada kaitan dengan baju I mean like patung-patung tu lah kan. Sebab kita kena ingat semula. Pertama, Ouroboros adalah orang yang menulis buku guideline Handbook. TVA. Macam mana dia boleh tahu banyak tentang masa, sedangkan kita tahu yang banyak tahu tentang masa adalah Kang. Betul. Dan Faham? Miss Minute. Faham? Dan Ouroboros pernah cakap yang selalunya Miss Minute yang handle. Tapi sebabkan Miss Minute tak ada, sekarang ni tugas dia adalah tugas dia. Tambahan jadi banyak tambah lagi satu. Kita tahu yang macam dalam episod 3 Video Time kata I don't do partnership. Betul. Dia tak buat dengan manusia. Paling-paling pun Ravonna saja yang terlepas menjadi one of dia punya team lah. Sebab kita tengok macam kalau baca Ouroboros pun dia pun cara dialog dia pun macam we are gonna die. Dia macam repetitive yang ke arah machine, ke arah mechanical, bukan kepada macam human nature. Tu aku rasa macam dia lebih kepada hint yang paling besar adalah dia cakap dia tak pernah tidur. Ya. So itu membuktikan yang dia adalah android. Okay, make sense juga. Betul. Dan okay, aku teori Okay. Kalau Miss Minute adalah AI kepada Ravonna, Ouroboros adalah AI ataupun android kepada Mobius. Sebab kita kena ingat ada perkaitan di antara Ouroboros dengan Mobius. Betul. Betul bulat tu. So looping tu lah. Boleh jadi tak sebenarnya Mobius ni boleh jadi dia ni sebenarnya orang penting dalam TVA dan dia tahu pun kewujudan He Who Remains. Boleh Tapi jadi. sebab dia hilangkan ingatan dia jadi orang yang lain. Dan dia adalah manusia. Dia ada satu sense macam betul ke apa yang aku buat ni? Dia ada free will dia tu yang mengacau strategi ataupun plan Kang. So aku rasa dia kata alang-alang daripada aku nak semakkan kepala aku dengan kau punya free will tu yang kau tak asyik terfikir wondering dengan jet ski kau tu, baik aku buat OB memang patuh dengan aku, buat everything, tak tidur dan sebagainya. Betul logik lah. Aku rasa logik lah. Make sense. Rasanya kita kena tengok balik 3 watak utama kat dalam Loki. Sebab kan cerita ni kan betul. actually dia berkisar kepada Loki dan Mobius dan Sylvie. Tapi dalam masa yang lain sebenarnya MCU nak tunjukkan kita 3 watak ni. Which is of course He Who Remains, Kang ataupun Victor Timely. Second is Miss Minutes. Third is Ouroboros. Betul. Mungkin fourth lah, Ravonna lah. Okay. Empat ni mesti ada pertalian. Dan macam betul lah macam korang cakap tadi, kalau teori Ouroboros ni adalah satu android, aku setuju. Sebab memang kita tahu dia cakap dia yang tulis handbook tu. Tapi bila berlaku perkara yang diorang tak inginkan dalam temporal loop tu, dia cakap only Miss Minutes or place yang tahu. Sedangkan dia yang menulis buku tu. Dia tak sebut He Who Remains. Dia cakap who creates this place. Ya, betul. Kan? Bila kita tengok balik, Ravonna bagi buku handbook tu kepada ni kan. And temporal loop tu macam dia masih lagi bagi nota tau, kalau perasan. Victor Timely bagi nota. What if sebenarnya betul yang buat Ouroboros tu adalah Kang, tapi Kang put dalam dia punya memory yang cakap sebenarnya handbook ni kau yang buat. Dia kan suka macam tolak tanggungjawab macam mana. Dia tolak dia suka tutup. Dia suka macam tak nak nampak aku yang buat. Ya. Sebab tu Ouroboros tak tahu bila benda tu berlaku macam mana nak buat. Betul. Ya. Sebab the key is the person yang create bukan setakat TVA tetapi yang create Ouroboros. Okay, so Miss Minutes ni dia menjadi satu persoalan tau. Kenapa Kang munculkan Miss Minutes? So bila Anip cakap pasal teori yang sebenarnya tu Ravonna, dia lagi make sense sebab hujung sekali pada series episode 3 tu, Ravonna dengan Miss Minutes cakap I know a lot about you. Ya. They got a few similarities yang dia cakap I know a lot about you, but I won't tell you because you will be surprised.
Apa ya, yang ya. dia nak ceritakan sebenarnya tu. Betul. Maksud dia kat situ, sebenarnya Miss Minutes ni, selain daripada dia adalah a part of Ravonna, mungkin dia adalah memory of Kang and Ravonna. Ya. Ya. Sebab kita kena throwback kepada first episode, Loki pernah play yang recording betul. antara Ravonna dengan Hugh Remis. I will be side with you during multiversal war, no matter what happen. At all time. Wah. Ini semua sebab cinta. Cinta. Mission untuk menakluk dunia. Ataupun Miss Minutes ni sebenarnya anak kepada Ravonna dan Yo. Wah. Aku tak terfikir macam tu sekali. anak means that bila diorang tak memori dia orang ya. jadikan AI apa semua. Sebenarnya asalnya dia more fatherly kepada, tapi dia dah jadi terlain dah. Betul, boleh jadi juga. Okay, aku ada satu soalan untuk Izzat dengan Adib. Okay, bila kita faham benda ni adalah looping, is a looping activity, Hugh Remis tahu Sylvie akan bunuh dia. Okay, kita faham dia punya role dia nak menakluk ni lah, timeline ataupun secret timeline lah. Tapi kenapa dia sanggup offer kepada Loki dan juga Sylvie untuk you take my place lah and then you rule the TVA? Maksudnya macam kenapa dia berehat, and then bila dia berehat tu dia still lagi menjadi the conqueror ke? Ataupun padahal kita faham dia adalah the big villain, dia memang nak takluk the secret timeline, dia nak takluk semua timeline. Tapi kenapa dia offering Sylvie dan juga Loki untuk gantikan tempat dia? Jawapan aku ada pada Adib yang sebelum ni. Adib cakap yang hanya dengan Loki dan Sylvie ambil alih TVA yang akan stopkan looping tu. Betul. So dia akan keluar daripada looping dan dia akan jadi the conqueror yang ada free will. Ya. So sekarang ni looping tu akan still terjadi. Sebab kita kena ingat semula kan, salah satu sebab kan Hugh Remis cakap kan, lepas ni aku dah tak tahu apa jadi. Sebab option dan free will tu dia beri pada Loki dan Sylvie. I see. So Sylvie dengan Loki lah takkan tentukan. Tapi kalau Loki dan Sylvie bunuh, looping tu akan kembali. Ni dia tiba-tiba masuk. Aku rasa aku macam setuju dengan apa yang korang cakap dulu. Korang cakap Loki adalah the threat for Kang. Sebenarnya looping itu hanya Sylvie dan Hugh Remis sahaja. Hugh Remis tahu dia akan bunuh Sylvie, tapi tiba-tiba Loki masuk sebelah-sebelah dengan Sylvie. I see. Okay. Yeah. Dan everything makes sense right now. Yang membenarkan Loki jadi macam tu, Doctor Strange. Dia berkait tu. Wah. Doctor Strange pun hawa biru lagi tu. Fik tanya soalan kat kita. Soalan kepada panelis. Rasanya Kang ada kaitan dengan Fantastic Four tak? Boleh jadi lah. Sebab kita kena ingat tau. Betul. Kang pada Secret Timeline tu macam mana? Kalau kita adakah dia masih saintis? Kalau kita tengok reference movie yang previous ni lah, Doctor Strange dia sangat-sangat mengenali Mr. Fantastic dia sangat-sangat mengenali Doctor Strange. Tak nampak lagi kelibat-kelibat yang dia connection ataupun dia mengenali Kang. Tapi dalam komik kita kena faham dia adalah the grand Kang adalah Kang ke Doctor Strange Dr. Doom. Tapi dia ada kaitan juga dengan Mr. Fantastic juga kan? Ada. So mungkin dia anggap itu keturunan dia sahaja, tapi dia tak tahu yang Kang is the biggest threat dalam all the combination lah. Betul. Universe tu. Sebab aku sekarang ni kan, bila tengok Victor Timely waktu kecil, aku terus fikir satu benda. Iron Lad. Kan? So boleh sebab jadi. satu scene tu yang waktu Kang Victor Timely waktu kecil tu macam Iron Lad lah. Faham. So dia dalam satu reference yang Fik ada sembang dalam thread tu, aku ada pernah baca lah pasal comics pasal macam mana Kang waktu muda, Nathaniel Richard kan? Nathaniel Richard. Dia pergi dia berjumpa dengan seorang lelaki yang lelaki tu adalah masa depan Kang. Dan Kang bawa dia kepada satu masa dia berjumpa Ramatat Law. Kemudian dia tolak Nathaniel Richard ni ke satu timeline yang macam mana tah. Dia macam ambitious lah nak jadi Iron Lad lah. So end up sebenarnya Iron Lad bila dia membesar dan tua, dia jadi Kang. Macam tu lah dia punya timeline macam tu. Tapi dalam komik Iron Lad tak nak kan, dia nak jadi Iron, dia nak pimpin Young Avengers. Betul. Tak salah aku lah ketika tu. Nathaniel Richards sebab dia descendant of Reed Richards. Kita kena betul. Okay, menjawab soalan Fik.
siapa-siapa kat rumah, ini teori aku. Ya, silakan. Baru teori. Sebab selama ni aku datang dengan teori yang cakap kalau Fantastic Four datang daripada 1960s, ianya adalah disebabkan Iron Man patah balik ke masa. Okay. This is new theory. Okay. What if actually Fantastic Four muncul disebabkan branch of timeline? Wow. Betul Logik. juga tu, logik. Maksud dia sekarang kan kita tahu dia orang tengah kejar-mengejar dalam masa kan. Kita tak tahu dalam masa bila lagi yang dia orang akan masuk. Lepas Okay. tu pop tiba-tiba dia orang pergi ke 1960s. Maybe some explosion happen towards the cosmic entity apa semua. Ataupun don't know lah, dia orang diserap masuk ke dalam quantum realm ke apa. Lepas tu Kang pun ada. Kang terbuka portal ke. Sebab kita kena tahu ada Galactus kat dalam tu. Tapi tak tahulah dalam Fantastic Four akan ada akan ada Kang punya variant juga atau tak kan. Tapi maybe lah boleh terjadi juga wujudnya Fantastic Four disebabkan branch of timeline tersebut. Betul. Cuma yalah, bila cosmic related ni susah juga nak relate dengan sacred timeline dengan multiverse ni kan. Ya. Tapi itu salah satu teori jugalah. Ya, teori kan boleh ada banyak. Betul. Aku nak tambah sikit apa yang teori Adib tu. Aku rasa Marvel dia akan letakkan satu special mission untuk Fantastic Four. Dia tidak akan jadi macam side mission. Maksudnya dia bukan minor character dalam journey Kang, tapi dia akan intersect lah. Betul. Ketika mana dia tengah buat different mission, dia berjumpa dengan satu timeline tu tak bertuju Kang ataupun terselisih ke. Dan aku harap MCU ataupun Disney Plus ke apa, korang buatlah satu intersect event tu ketika Fest 1893 tu. Dekat situlah all the tak kisahlah villain ke superhero ke gathering kat situ, satu tempat tapi with a different mission. Sini kau tengah kejar orang lain, Loki tengah kejar dengan Vita Timely. Menarik. Betul. So Easter egg tu aku rasa macam fuck, kita nak tengok balik. Betul. Tapi Fantastic Four belum shoot lagi kan? Belum. Jauh banyak lagi direct ni, banyak berlaku kat US. Deadpool pula, alamak, news terbaru. Deadpool delay. Deadpool delay lah. Okay. Sorry, kita balik kepada teori Fantastic Four tadi. Kenapa saya cakap Fantastic Four macam tu? Disebabkan variant Kang Ramatat boleh ada di 1960s juga. Sebab tadi pun Anik pun ada cakap ada patung apa semua. Yes. Itu betul. 18 something kan. Yes. Betul lah 1893 tu kan. So mungkin ada relation juga. Itu tak tahulah, jauh sikit lah sebab Ramatat. Apa satu lagi variant dia tu yang pakai congkok tinggi tu. Alamak. Immortus pun mungkin boleh ada dekat situ. So dan juga macam Anik cakap tadi, bila intersect tu, kita kena tahu MCU kan ada kat dalam Disney sekarang kan. Disney Plus kan. Benda ni dah berlaku dekat dalam Star Wars. Benda ni dah berlaku dalam Star Wars, which is dalam cerita Mando dengan yang latest Ahsoka Tano. So dalam Mando ni, masa Mando dengan Grogu, tak tahu korang kenal ke tak, dia masuk dalam kapal. Aku excited dengar. Dia masuk dalam kapal. So kapal, kau tahu Star Wars ni kan dia orang boleh travel through the light years kan. So bila dia travel through the light years, Grogu ni, budak kecil yang Yoda comel tu, dia nampak macam bayang-bayang tau. Bayang-bayang macam terbang tau. Tapi Grogu tak tahu tu apa. So bila buka dalam Ahsoka ni dua series yang berbeza tau. Bila buka dalam Ahsoka, hujung sekali Ahsoka tu, dia macam travel dengan the kind of diorang punya travel punya niat dia bukan alien, dia macam species lah yang terbang. So rupanya dia relate dengan dua cerita tu, walaupun dua ni dalam travel dalam situation yang berbeza. So nice mungkin akan berlaku juga kat dalam MCU. Betul. Kalau ada fans Star Wars yang korang tengok dua series ni, korang boleh relate apa yang aku katakan. So itu part aku dah habis. Ada satu aku ternampak dalam Twitter yang aku share kan dekat korang semua, pasal satu komik yang macam alamak aku tak share lah. Sekejap aku tengok balik. Sebab yang kan kita tahu dalam satu scene siapa ni Sylvie hantar Ravonna ke The End of Time kan. End of Time. Okay. Kita nampak macam He Who Remains, muka macam dah tua, dah teruk kan. So ada orang yang kaitkan yang benda tu sebenarnya sama macam situation He Who Remains dalam komik. Dan dalam komik yang jumpa He Who Remains tu adalah Thor. I see.
He Who Remains dalam komiks dia adalah Kang lah. Tapi dia macam Tak, dia bukan Kang. Dia bukan Kang. Dia orang lain. Dia orang lain. Tapi untuk MCU dia gabungkan. Dia gabungkan sekali lah. Oh, okay. So boleh jadi itu teori yang akan mengaitkan Thor akan muncul tak lama lagi dalam Loki season 2 mungkin. Loki season 3. Season 3. Season 2. Ataupun tak tahu lah. Mungkin tak kot. Mungkin nak Okay, tersebut tadi Loki season 3. Tapi memang ada rumours pun kan. Ada Loki season 2. So maksud dia 2 pula. Dia takkan berakhir dengan season 2 lah ni. Ya. So okay, kalau Loki season 3 maksudnya dia akan sebelum ni lah Kang. Yes. Betul. Sebab dia macam ni, saya ada baca kat rumours. Loki akan jadi Fury dekat dalam this era. Macam Infinity Saga. Bukan era Saga. Dalam Infinity Saga yang mencantumkan semua tu, that sticks them like a glue is Nick Fury. Betul. Oh. So Loki adalah the new Nick Fury, akan gabung macam teori yang adik buat lah, multiverse. Dia akan cari semua multiverse superhero bermula dengan abang dia sendiri. Betul. Mungkin end of season 2 mungkin ada dia nak pergi mencari mungkin Thor. Lah aku rasa pun ending dia akan macam tu. Mungkin lah sebab dia pun nampak dia rindu Betul. Nampak dia rindu masa yang ada patung 3 tu kan. Dia kata Thor is not that tall. Dia macam shit. Dia rindu dengki sikit ada. Dia macam sebab dia adalah Loki 2012 yang mana Loki jahat. Betul. Tapi gila lah. Masa TVA dia brainwash dia sampai dia jadi macam dia boleh jadi soft. Tapi dia tak adalah soft sangat. Kita tahu Loki ni macam mana. Cuma ada yang mengatakan yang buatkan Loki ni soft, salah seorangnya adalah sebab Mobius. So dia kata berkemungkinan sebab tu Mobius ni antara watak penting. Sebab kalau dia boleh baik jadikan Loki sebagai watak yang hero, berkemungkinan besar dia boleh jadikan Victor Timely orang yang baik. Dan itulah perjalanan dia menjadi He Who Remains. Sebab aku nampak Loki dia nampak Mobius tu as diri dia. So orang yang macam got nothing, macam kurang kasih sayang, bersendirian. Mungkin relatable. Dia rasa macam sedikit sebanyak villain skill tu hilang. Tapi episod kedua kita boleh nampak lah masa macam dia push X5 kau gila kan. Betul. Satu easter egg, tapi dia tak ada kaitan dengan yang the big event lah. Sebab kalau korang tengok ketika mana Mobius ataupun Loki dia nampak satu papan bagi tahu tentang Victor Timely. Ada, kalau korang tengok kat bawah tu, ada bagi tahu musician German band. Dan nama dia adalah Ferdinand Lang. Wow. Dia mungkin adalah keturunan daripada Scott Lang. Yang aku nampak adalah ada easter egg lah. So nanti mungkin lah dia saja nak relatekan saja, but it's really good easter egg lah. Wah, aku rasa dia makin tak sabar. Aku rasa Loki ni menunjukkan satu series yang sangat best. Sebab kita tak sabar nak tengok apa lagi lepas ni. Betul. Apa lagi lepas ni. Wah, aku macam masalahnya tiga episod lagi je. Give me more. 3 episod. Aku takut dia tergantung. Lepas tu I geram je. Kalau bagi tergantung, bagilah macam bagi kita excited lah untuk but at least end credit tu macam sebab kita akan tengok watch along. Yes. Betul. Episod akhir. Harap tapi harap Anet tak adalah tengok dulu. Sorry. Sebab 9 pagi tau. Kita dah tengok malam. Dia hari Khamis Hari Jumaat. Jumaat. Oh sorry dah serabut dah. Oh Jumaat pagi. Kita tengok balik jadual Jumaat. Ada possibility juga ni aku tengok dulu. Aku dah agak dah. Tak, sebenarnya aku boleh tengok dulu juga. Tapi boleh kot. Okay, kita date lock kita punya date kita. 10 hari bulan 11. 10 hari bulan 11 10-11 maksud dia beberapa hari selepas The Marvels. Betul. Kita nak berita baik. Jangan lagi berita baik. Boleh. Okay, tak apa. Kita fokus pada Loki. Kita fokus pada Loki. So, make sure 10 hari bulan 11 kita watch along final episode Loki season 2. Petang kan Nain? Ke? Pukul apa? Mesti nak tengok awal lah. Petang pun boleh. Ambil cuti lah. Pukul apa petang? Nanti kita kena confirmkan semula. Nanti kita buat poster macam biasa lah. Projektor sekali. Tak boleh. Yang penting dah situ. Kalau nak ramai kena tengok malam. Watch along. Betul. Malam pukul 8. Sebab orang nak balik kerja apa semua 8 lah mungkin kita nak invite ke? Kita sebab sebelum ni kita janji kita nak invite beberapa orang.
Terpulang aku okey. Aku rasa aku okey sebab mungkin tempat ni pun dah sejuk nanti. Yeay. Kan? Tempat ni kejap lagi sejuk. Terima kasih kepada sponsor Sponsor kami. kita. Alhamdulillah. Nak shout out ke sponsor? Nanti Belum. lah, nanti. Tak, Okay. belum lagi lah. Belum pasang lagi. Dia kena Kena pasang dulu. Pasang dulu baru kita shout out. Kalau tak pasang kita cut. Kita kat betul. So okay, katakanlah kalau kami nak tengok watch along, korang rasa siapa yang patut Ya, kami jemput? betul. Sebab rasanya waktu tu studio agak proper lah, sesuai lah untuk kita buat watch along, sesuai lah untuk kita buat terus direct bedah episod 6 kan. Watch along tu jangan salah faham korang tengok dekat korang punya device, kita orang tengok kat device kita orang. Bukannya kita orang letak kamera, ada kepala kita orang kat belakang, ada screen. Bukan memang macam tak tu. boleh ada screen. Watch along means korang tengok reaction kita orang. Betul. Sambil korang tengok dekat device korang masing-masing. That's two different things. Takut diorang ingat watch along Tu tengok reaction sekali. tak boleh sebab kita tak boleh buat sebab copyright. Kalau masuk YouTube confirm kena Betul. ban. So memang tak boleh buat. Kalau masuk audio pun berkemungkinan besar akan copyright juga. Yes, So betul. memang tak boleh. Kita orang kena elakkan benda tu. Tapi dalam masa yang sama tu adalah part of content. Yes. So nanti kita akan cuba invite sesiapa yang patut dengan kami untuk tengok watch along Loki season 2 punya final episode. Dan lepas tu kita terus direct. Kita mungkin boleh shoot kita The Marvels kita shoot bedah dekat sana Kalau ikutkan macam tu, kita buat satu episode special. Kita dah reveal lah. Kita dah reveal lah adik. Kita dah reveal project bersama Sembang dengan Marvel X TGV. Kita akan buat bersama dengan TGV special reviews. dah The lah Marvels. tu Anip, kita announce kan lah. Okay. Ni kan, betul kan? Ni kan? Betul. Kita nak announcekan berita baik kepada mereka. Kita mungkin akan buat special giveaway tiket movie The Marvels kepada peminat premier special. Belum buat lagi, ingat ke dah buat? Belum buat. Tapi dah confirm ada tiket tu. Jangan risau. Kau tiket Okay. ada 3 Ada 3 kepada kita panggil bakal pemenang yang selalu follow Sembang Marvel. Kita akan betul secara detail syarat dia. Tapi kita nak announce, you guys be prepared, get ready. 3 tiket akan diberi kepada 3 orang yang bertuah untuk menonton special premiere The Marvel bersama dengan kami. Betul. Sembang Marvel. Di mana, macam mana nak join kontes tersebut, macam mana sebagainya, stay tune. Kami akan beritahu dalam minggu ni sebelum tersiarnya The Marvels dekat Pawagam. Tiket yang kita dapat premier adalah 8 hari bulan 8 hari bulan November. Yes, betul. So tarikhnya hari tu dekat di Jangan saya sebut tak lokasi boleh, dia. tak boleh. lokasi jangan. Lokasi Okay, jangan. kita Okay. Privacy lah. Betul. Janganlah nanti tiba-tiba ada orang crash party kan. Bukan boleh agak orang. Betul juga kan. Okey, tapi nantikan. maksudnya nanti detail kita akan bagi Kita kepada akan bagi. yang menang sahaja. Yes. Mungkin Tapi lah. tarikhnya itu. Yes, mungkin kita akan buat cara tu, kita akan buat time live dekat TikTok, kita tak tahu. Dia akan berubah-ubah. Tapi pastinya 3 tiket akan diberikan. Cuba cara nak menang tu. Betul. Kita akan bagi. Cuma kita kena mention lah. Betul. Tempatnya adalah di sekitar Lembah Kelang. Yes, Lembah Kelang. Betul. Aku risau yang Tak dekat. ada Terengganu, tak ada sampai Afiq. Sorry Afiq. Afiq akan turun lah. Akan dapat, confirm. Kau dapat. So korang just keep updated dengan kita punya social media. Nanti Yes, kita orang beritahu melalui poster, story ataupun posting kita orang dekat TikTok, Instagram, YouTube ni panjang sangat kot kalau kita orang nak beritahu. So ada apa-apa lagi ke guys? Itu sahaja, Itu sahaja. Episode 3. Itu saja. Itu 40 minit lah kita sembang untuk Baju. baju dah sampai. Tapi Nak buka ke? Terpulang boleh? nak buat ke? Nak ni ke? Nak tunjuk ke? Nak tunjuk. Yang baju hasil kita buat untuk... Boleh. okay. Baju dah sampai printing. Ini yang The Marvels punya Sekejap Kita nak tunjuk baju The Marvels yang baju dah sampai, cuma kita nak buat proses postage dan sebagainya. Satu je. Inilah dia baju yang kita orang dah setiap kali ulang. Okay. Memang tidak akan ada keluar lagi. Masuk dalam ni. Inilah Jangan buka kat itemnya. situ, buka sini. Tolong buat sikit mukbang SMR sikit. Bunyi. Kita nak apa ni, membuka baju The Marvels. Lunaknya. So ini kepada sesiapa yang sudah membeli. Aku dah pakai semua lah. Best. Kepada siapa yang nak beli fit dengan nanti badan.
InsyaAllah baju ni akan sampai tak lama lagi. Ya, yang dah beli akan sampai tak lama lagi. Cuma ada satu saiz yang betul, ada satu saiz beberapa yang saiz pending lagi. Nanti Dua kita orang akan satu maklum. saiz. Kita akan tunggu saiz tu sampai baru kita post. Tak ada sekali harum semua. Cantik. Best. Tak dengar. Best gila. Ini lagi Kain cantik dia. daripada Aku dah baju pakai. aku pakai. Betul. Aku Sebab pakai ni semalam best weh. Kain memang dia. Printing kita pun best gila. Kita bayar designer dia. Oh, printing dia cantik tau. Cantik, printing cantik. Dia punya kain pun sedap. Okay. Bro, memang baloi lah. Bro cakap kita orang jual memang dengan harga yang kualiti dia tu lah. Kualiti yang terbaik. Okay, Cun, mantap. So, kita akan pakai baju ni nanti sewaktu Premier The Marvels. Ada orang tanya nak beli kat mana tu. Minta Dah maaf, habis pre-order dah bos. tutup. Sorry, Ini bos. limited edition. Betul. Itu buka dah bos. Tak apa, dah nanti buka. kita ada baju lain lagi yang kita nak release. Korang tunggu je. InsyaAllah Baju- bulan November kita akan release kita punya second merchandise. Sembang Marvel Sembang punya Marvel design punya macam design. adik punya, tapi dia Lagi besar. lain sikit lah besar. dia punya Yes. ni. Betul. Lagi besar, lagi panjang guys. Yes. Dan kita ada perancangan untuk third merchandise pun. Yes, third merchandise pun dah ada. Dah ada idea dah nak Dah ada buat idea, apa. dah ada. Tolong jangan terlepas kali ni. Kita akan persembahkan dekat korang. Cuma sebab kita sebelum ni kita nak kejar tarikh The Marvels. Ya, Lepas betul, tu betul, design betul. daripada designer pun agak lambat kita dapat. Yes. So rushing lah. Kita buka pre-order seminggu. So untuk next aku rasa kita boleh buka sebulan. Okay, Ataupun boleh, 3 boleh. minggu. So kita buka bertahap. Bukan lama sikit lah. lah. Sebab video kita reach pun jauh tu ambil masa. Betul. Yes. Orang tengok lambat sikit. Okay, kita untuk release 1 bulan tu kita kena panggil guest yang kau lah supaya views tu Betul. pun Wah. Okay guys, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi. Tak boleh. Melodi. So kita orang baca je apa komen korang tentang siapa Ya, jemputan betul, yang akan kita orang jemput. Benar, InsyaAllah ada rezeki kita jemput. Siapa? Miharu. mungkin InsyaAllah boleh, insyaAllah. tak ada masalah. Sekejap, ada orang tanya Lembah Ha, ha, Kelang, ha. Setia City Mall. Okay, macam ni lah. Kita bagi 3 lokasi contoh. Dia di Klang Valley. Dia dekat-dekat tapi dia bukan kat Setia City Mall. Dia di antara Wan Utama, Okay. Mid Valley. Mid Mid Valley. and New Central. Dia Dia antara 3 lah. Dia segitiga emas tu. Jadi dia tak jauh daripada Klang Valley. Kat KL lah sudah cerita. Okay? Tolong teka di manakah Teka. dia. Dan 3 pemenang ni confirm. Tapi aku rasa tempat tu tak ada pun dalam yang kau sebut tu. Sebab aku tergelak. Kau tak ingat kan? Tak. Tak apalah. Aku pun tak Tapi ingat juga. maksudnya kau aku ingat. Tak apalah, tak sebut Okay, lah. Dave, dekat-dekat. kau baru pergi semalam. Okay, diam. Dah, okay. Bye-bye. Assalamualaikum. Kita jumpa sekali lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Ciao, cincau.